Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali ke rancangan Keadilan Mengaji. InsyaAllah pada hari ini kita akan mengupas berkaitan dengan hadis yang ketujuh yang mana yang terdapat di dalam Arba'in Nawawi. Dan bersama dengan kita iaitu Al-Fadil Ustaz Nik Omar Nik Abdul Aziz. Terima kasih Ustaz sedia hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Secara tidak sedar kita dah masuk hadis yang ketujuh untuk membincangkan berkaitan dengan Arba'in Nawawi ini. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hadis yang ketujuh ini Imam Nawawi telah meletakkan iaitu satu hadis berkaitan dengan nasihat, iaitu agama ini merupakan nasihat. Jadi kalau kita lihat bahawa ad-dini nasihah, itu agama ini adalah sebagai satu nasihat. Mungkin untuk permulaan yang awal ini, mungkin Ustaz boleh huraikan kepada kami apakah yang dimaksudkan dengan nasihat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah antaranya kerana kita dikurniakan nikmat kesihatan dan kita diberi peluang untuk berada dalam majlis ilmu, insya-Allah, termasuk majlis ilmu anjuran keadilan mengaji. Semoga kita semua mendapat manfaat yang baik, insya-Allah. Antara ilmu yang boleh mendatangkan kebaikan apabila kita bincang tentang kata-kata yang keluar daripada mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita panggil hadis antaranya, termasuk penjelasan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang makna nasihat. Jadi nasihat ini disebut ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Ertinya dari satu sudut, nasihat ni sebenarnya besar dia punya peranan dia, skop dia dan maknanya. Mana sehingga hampir disamakan agama itu adalah nasihat. Ertinya apabila kita terlibat dalam memberi nasihat, sama ada kerana rasa tanggungjawab kita ataupun kita diminta memberi nasihat dan pandangan, ia asasnya berkaitan dengan agama itu sendiri. Dan kita boleh tengok nasihat ni di sudut akar umbi, akar katanya. Sebab kalau kita perhati nasihat ni dia daripada al-khulus, maknanya kesucian, kebersihan, dan dia berkait dengan keikhlasan. Dalam makna lain juga, nasihat ni daripada memberi makna al-iltiam wa ar-rifa. Dia memberi makna kebaikan. Artinya apabila kita terlibat contohnya dalam menasihati, artinya dia mesti lahir daripada keikhlasan. Tidak dinamakan nasihat sekiranya tidak ada unsur keikhlasan. Sebab apa perlu kepada keikhlasan? Sebab nasihat ini dia memberi makna kita nak kebaikan untuk diri kita dan untuk orang lain. Dan dia juga berkait dengan kebaikan untuk kehidupan keseluruhannya. Jadi apabila kita terlibat dengan nasihat dalam pelbagai bentuk dan peringkat, kita nak as-salah, kita nak al-islah, kita nak kebaikan, kita nak menuju ke arah yang lebih baik. Itu terlibat makna nasihat. Sebab itulah Nabi SAW sebut ad-din an-nasihat. Maknanya agama ini adalah nasihat. Itu asasnya, pentingnya nasihat dalam Islam. Baik. Jadi makna kata menunjukkan bahawa kita memberi agama yang ada pada yang didatangkan oleh Rasulullah SAW ini adalah
Yang pertamanya itu sebagai satu bentuk nasihat kepada orang lain, dan seperti mana yang Al-Fadhil Ustaz menyebut, iaitu kita menasihati dengan penuh keikhlasan, agar kita membawa kebaikan kepada semua. Maksud saya secara keseluruhannya. Sebab maknanya itu dia menggambarkan sifat ataupun sikap seorang Muslim. Apabila kita terlibat dengan nasihat, tentunya di sana tidak ada unsur permusuhan sebenarnya. Tidak ada unsur kebencian. Sebab apabila kita memberi nasihat dengan niat yang ikhlas untuk kebaikan kehidupan keseluruhannya dalam segenap bidang kehidupan kita, kita nak kebaikan daripada nasihat itu. Tentunya kita akan mendapat pahala yang berganda di sisi Allah. Dan pahala itu bukan kita seorang. Kita nak juga dikongsi oleh orang lain. Artinya kita perlu menasihati. Kita memberi nasihat, dalam masa sama kita juga perlu menerima nasihat. Sebab apa? Sebab tabiat kita manusia, Allah Ta'ala cipta ni tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya pada penciptaan. Tetapi pada sikap, pada akhlak, pada muamalah, pada ilmu dan kefahaman, masing-masing ada kekuatan dan kelemahan. Macam mana kita nak tampung kelemahan itu? Antaranya dengan nasihati. Ini antara kekuatan Islam. Baik. Jadi sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dapat faham bahawa nasihat yang perlu kita ketengahkan iaitu nasihat yang membawa kebaikan. Sama ada orang yang menasihati ataupun orang yang menerima nasihat tersebut. Dan insya-Allah dalam hadis ini turut dihuraikan beberapa kategori untuk kita menasihati, dan kita akan ulas pada slot selepas ini. Jangan ke mana-mana. Jadi pada tahun ini, sempena ulang tahun ke-25 Parti Keadilan Rakyat, parti telah mengumumkan penerbitan satu gold coin yang akan mula dijual dari sekarang dan mula dihantar kepada pembeli pada bulan Mac nanti sebagai memperingati 25 tahun perjuangan parti. Jadi gold coin ini telah dihasilkan bersama dengan Royal Selangor Pewter. Saya harap tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari akan dapat memberi sokongan dengan memilih untuk memiliki gold coin ini sebagai satu tanda komemoratif perjuangan selama 25 tahun Parti Keadilan Rakyat. Bismillah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita bertemu lagi dalam slot kali ini, yang mana kita masih lagi membahaskan berkaitan dengan hadis yang ke-7 di dalam kitab Arba'in Nawawi. Dan sebentar tadi Al-Fadhil Ustaz telah menghuraikan maksud nasihat itu, dan kita semua faham bahawa nasihat ini adalah memberi kebaikan keseluruhannya. Dan dalam hadis tersebut turut dikategorikan nasihat-nasihat ini. Dan mungkin untuk kali ini saya nak minta untuk Ustaz jelaskan apakah yang kategori manakah yang ditentukan berdasarkan hadis yang telah kita bincangkan ini, Ustaz. Ya. Sebagaimana kita tahu, antara hadis berkaitan dengan nasihat adalah ad-dinun nasihah. Ad-din, agama ini adalah nasihat. Jadi sahabat bertanya, qulna liman ya Rasulullah? Kepada siapa untuk kita nasihat? Jadi qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Artinya kalau kita perhati, dia merangkumi keseluruhan peringkat dalam kehidupan ini. Ya, asasnya nasihat kita kepada Allah. Macam mana kita nak faham maksud nasihat kita untuk Allah? Dengan makna untuk diri kita dan orang lain, kerana kita nak kebaikan, maka kita menasihati supaya kita memikirkan tentang kehidupan ini, bermula daripada mana kita,
macam mana kita berada di atas dunia dan ke mana kesudahan kita. Artinya bila kita fikir 2-3 peringkat tersebut, akhirnya kita boleh buat kesimpulan. Semuanya kita daripada tiada kepada ada, semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup atas dunia ini juga semuanya dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga khusus bagi orang yang beriman, yakin sepenuh semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nasihat kita kepada ataupun untuk Allah, iaitu kita nasihat diri kita dan seluruh manusia supaya semuanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelamatkan diri kita sama ada di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Begitu juga maksud nasihat kita kepada kitabnya. Kalau nisbah pada kita, Al-Quran lah. Macam mana nasihat kita untuk kita dan kaum muslimin khususnya berkaitan dengan kitab Allah, iaitu Al-Quran. Artinya kita menasihati supaya kita memahami betapa rahmat Allah SWT ni terlalu luas, tanpa had, tanpa batasan. Kasih sayang dan kesian belah Allah ni merangkumi keseluruhan, termasuk memberi kenikmatan dan kemudahan asas untuk kita faham matlamat kehidupan kita. Dengan sebab itu Allah Ta'ala utus Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul beserta menurunkan wahyunya. Kalau nisbah pada kita, Al-Quran. Jadi macam mana nasihat berkaitan dengan Al-Quran? Kita menasihati supaya kita merasai nikmat yang begitu agung apabila datangnya Al-Quran. Jadi satu nikmat yang tak boleh kita nak gambarkan. Artinya kita nikmati nikmat tersebut dengan kita merasai satu kewajipan untuk kita mempelajari, untuk kita memahami, untuk kita sentiasa membacanya. Dia adalah peneman kepada kehidupan kita, sama ada di waktu kita senang ataupun di waktu kita susah, sama ada waktu kita gembira ataupun waktu kita sedih. Jadi penawarnya adalah Al-Quran. Jadi kita wajib belajar, kita baca, kita hayati, kita cuba hafaz setakat kemampuan kita, dan semuanya kita beriman dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu nasihat kita terhadap kitab Allah. Begitu juga nasihat kita kepada Rasulnya, untuk Rasulnya. Dengan sebab boleh kata semua orang Islam ni apabila tanya sayang pada Nabi, semua kata sayang. Jadi apa bukti? Mana bukti kita sayang pada Allah dan Rasul? Jadi buktinya kita ikut segala apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda kasih dan sayang kita, tanda kita nasihat kepada Rasulnya. Dan seterusnya, nasihat kita juga berkait dengan wali a'immatil muslimin. Seluruh pemimpin-pemimpin lah. Orang yang ada kekuatan di sudut kuasa dan pengaruh di semua peringkat. Sama ada sesama kita, semua kita adalah pemimpin. Pemimpin bagi satu-satu keluarga, bagi satu-satu organisasi, pemimpin dalam pelbagai bidang pendidikan, bidang perniagaan, bidang pengurusan bagi sesebuah negeri dan negara, semua terkait dengan nasihat. Dan akhir sekali nak menggambarkan nasihat ini, walaupun hadis ini dia ringkas, tapi dia merangkumi keseluruhan. Al-Jami'ah. Dia merangkumi keseluruhan. Jadi nasihat juga untuk semua wali ammatihim. Semua orang awam, semua orang Islam khususnya. Dan kalau kita boleh masuk juga kepada semua manusia. Supaya akhirnya manusia dengan kehendak, dengan masyiah, iradah daripada Allah, usaha sedikit daripada kita supaya manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita lihat apa yang yang dikategorikan secara keseluruhannya, iaitu nasihat untuk Allah, untuk kitab, untuk Rasul, dan juga untuk pemimpin serta seluruh masyarakat awam terutamanya. Jadi seperti Ustaz sebut, dia merangkumi keseluruhannya. Dan apa yang kita dapat faham daripada penjelasan Ustaz ini adalah kita melihat bahawa nasihat ini adalah kembali kepada agama. Meletakkan agama ni sebagai satu pegangan hidup yang lebih kuat, dan meletakkan Allah ni sebagai
antara yang paling utama dalam setiap urusan untuk kita lakukan setiap perkara ni. Kebarangkalian mungkin sifat manusia dia ada terleka, terlupa, tercuai. Betul. Jadi dengan nasihat inilah dia dapat menampung untuk dia diingati dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu, sidang penonton yang dikasihi sekalian, kita sudah mendengar penjelasan yang diberikan oleh Al-Fadil Ustaz berkaitan dengan nasihat untuk Allah, untuk kitab, untuk Rasul, untuk pemimpin dan keseluruhan umat Islam ini. Jadi insya-Allah kita akan kupas dengan lebih lanjut pada slot selepas ini berkaitan dengan nasihat kepada pemimpin. Kita ni nak tahu semua kenapa mana koin tu adalah pengeluaran khas daripada Pewter Royal Selangor, dan ini adalah satu yang mengingati masa ikonik buat gambar bila Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, Perdana Menteri sekarang PMX, menyampaikan ucapan sebelum ditangkap di Masjid Negara 1998. Mailah kita beri sebanyak, ramai-ramai kita naikkan semangat perjuangan kita dan kita ingatkan satu peristiwa yang tak dapat kita lupa. Bismillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sebentar tadi Al-Fadil Ustaz telah menghuraikan kategori nasihat yang terdapat dalam hadis ad-din nasihat, iaitu agama ini adalah nasihat, dan kita faham bahawa secara keseluruhannya ia merangkumi apa yang terkait dalam kehidupan seharian kita. Dan yang pastinya adalah saya ada menyebut tadi berkaitan dengan nasihat kepada pemimpin. Kerana kalau kita lihat pada waktu sekarang ni, Ustaz, banyak yang ingin menyatakan pandangannya kepada pemimpin, dan bahkan ada yang menyebut bahawa ulama dan umara ini perlu disekalikan untuk memastikan pemimpin ini melaksanakan tanggungjawab dengan lebih baik. Tetapi juga kalau kita lihat dalam media sosial pada hari ini, Ustaz, mereka yang tidak bersetuju dengan pemimpin ini mencecar. Mungkin pada pandangan mereka ini ingin menasihat, tetapi dia ditambah lagi dengan elemen cecaan, makian kepada pemimpin yang tidak sehaluan dengan mereka. Jadi bagaimana untuk kita nak mengatasi perkara ini, Ustaz, dan apakah langkah yang sesuai untuk nasihat kepada pemimpin ini? Ya, sebagaimana kita tahu, antara kategori nasihat adalah nasihat kita kepada pemimpin. Dan pemimpin ni dia luas maknanya, kategorinya, peringkatnya. Pemimpin bagi satu-satu keluarga, satu-satu institusi, satu-satu agensi, jabatan, kementerian, dan seluruh bagi sebuah negeri ataupun sebuah negara. Bahkan sebenarnya dia melangkau untuk pemimpin dunia keseluruhannya. Sebagaimana contoh apa yang berlaku di Palestin sekarang ni. Betapa pentingnya kita memberi nasihat kepada pemimpin, khususnya pemimpin negara umat Islam contohnya. Apa yang kita sebut, semua orang Islam ni adalah bersaudara. Apabila saudara kita ditindas, dizalimi secara jelas, dan mendapat simpati daripada seluruh dunia, hampir seluruh dunia, termasuk dalam isu apa yang berlaku sekarang ni di Afrika Selatan. Maknanya sanggup bawa isu ni ke mahkamah dunia. Yang mana sepatutnya isu ni dibawa oleh umat Islam, dibawa oleh negara Islam. Tapi itulah dari satu sudut menggambarkan keadaan situasi umat Islam secara keseluruhan, dan menggambarkan itu asas Islam ni sebenarnya yang Allah Ta'ala letak tujuannya lita'arafu. Apa tujuan lita'arafu? Sebenarnya antara makna lita'arafu, dia ada unsur hormat menghormati. Sebaiknya
Kalau boleh semua kita ni beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita tahu Islam tidak memaksa. Dan seseorang tu wajib semasa dia hidup atas dunia beriman kepada Allah. Boleh menerima kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau dia tak terima, mana-mana individu tak terima, kita kena hormat. Dan sebenarnya masih ada peranan. Itu penting hormat menghormati tu. Contoh apa yang berlaku sekarang ni. Mana kita jangka negara seperti Afrika Selatan dia nak mempertahankan hak rakyat Palestin sebagaimana sekarang ni. Jadi itu penting. Apatah lagi nasihat kita kepada sesama Islam dan terutamanya pemimpin-pemimpin umat Islam seluruh dunia. Termasuk di tempat kita. Cuma apabila kita sebut nasihat, tentulah dia ada kriterianya, dia ada adab-adabnya. Sebahagian ulama kata terbaik dalam nasihat ni, kita nasihat secara mana tidak terbuka. Contohnya, mana kita jumpa kalau individu tu, kita jumpa dia secara individu dan tidak diketahui, tidak tahu maudhu' kita, tajuk yang kita bincangkan untuk kita beri nasihat. Tetapi dari satu sudut yang lain, tidak semua perkara mesti nasihat secara tertutup. Terutamanya berkaitan dengan contoh pengurusan sesebuah negara. Kerana dia melibatkan aset, melibatkan maslahah dan manfaat untuk seluruh umat Islam dan seluruh manusia. Jadi dia mesti nasihat tu secara terbuka. Cuma mesti dengan adab lah. Dengan adab. Itu yang kita yang mungkin tak boleh. Tambah-tambah lagi kalaulah sesama kita orang Islam. Lagilah kita kena terima hakikat sebenarnya. Kita nak dalam kehidupan ini, kalau kita nak pastikan semua perkara kita boleh bersama, memang agak sukar. Orang pun sebut kita ni manusia, rambut sama hitam tapi hati lain-lain. Maknanya dari satu sudut, ilmu tak sama tahap ilmu seseorang, tahap kefahaman seseorang, tahap kecenderungan seseorang. Terutamanya dalam contoh, kalau kita rasa kita bertanggungjawab untuk urus negeri dan negara kita, sebab itulah wujudnya kepelbagaian pandangan, kelompok. Itu kita kena terima hakikat. Dan dia sebenarnya, keyakinan kita, dia tidak melibatkan isu akidah. Tidak melibatkan isu iman. Tetapi dia lebih kepada isu ijtihad. Isu macam mana yang kita faham dalam maqasid syariah, kita kata, untuk urus sesebuah negara. Jadi apabila berlaku perbezaan pandangan, kalau contoh dalam negara kita, sistem demokrasi, tentulah kita tahu, setiap 5 tahun sekali ada pilihan raya. Masing-masing ada parti dan gabungan masing-masing. Tentulah akhirnya ada perlawanan, ada pilihan raya. Kalau dalam bola, ada menang, ada kalah. Walaupun kita sokong pasukan mana, kita mengharapkan dia menang, tiba-tiba dia kalah. Kena terimalah hakikat. Jangan pula kita mencerca pemain contohnya. Sebab mesti ada kelemahan dia. Yang pentingnya kita beri pandangan macam mana untuk kembalikan semula kekuatan. Macam mana untuk bina strategi supaya pasukan itu menang. Begitu juga dalam sebuah kerajaan. Asasnya, kita kena terima hakikat. Sekarang ni, semua parti dan kelompok nak kebaikan untuk negara. Kalau kita orang Islam, semua kita berpandu kepada Al-Quran, berpandu kepada hadis. Sama ada kita sebut secara jelas dalam perlembagaan bagi satu-satu parti, ataupun kita tidak sebut secara jelas, tapi bawakan kita ke arah itu. Sebab masing-masing faham antaranya, apabila kita urus sebuah negara, kita kena faham asas penting. Asas penting adalah macam mana kita nak tegakkan keadilan. Pentingnya keadilan ini kerana dia boleh menjamin kebaikan, kehidupan, maslahah dan manfaat untuk rakyat keseluruhan. Sama ada untuk orang Islam khususnya
ataupun yang kita panggil untuk warga negara sekarang ni. Sama ada dia Muslim ataupun dia kafir ataupun non-Muslim. Kita boleh sebut apa saja kalimah, tetapi mesti ada unsur hormat. Jadi di sinilah pentingnya nasihat kepada pemimpin. Dan sebenarnya nasihat ni bukan hanya daripada kita ataupun daripada pembangkang kepada kerajaan. Kerajaan juga ada hak dia untuk nasihat kepada kita dan kepada pembangkang. Ertinya ada unsur tanggungjawab antara satu sama lain. Jadi nasihat ni adalah pentingnya ia lahir daripada hati ikhlas. Kalau hati kita ikhlas, kita diberi peranan ataupun tidak, itu nombor dua. Mungkin kita rasa kita individu macam kita layak untuk urus. Kumpulan kita layak. Tetapi kita terikat dengan disiplin sistem. Kalau sistem melalui pilihan raya, majoriti rakyat tidak beri peluang kepada kita, apa masalah kita? Kita terima. Tapi kita tetap beri nasihat, tetapi dengan penuh adab. Dengan penuh ikhlas. Kita tetap menganggapkan yang kita tak setuju ni adalah tetap saudara kita, sama ada seagama ataupun serumpun satu warga negara. Itu asas yang penting. Baik. Jadi apa yang dapat kita faham bahawa untuk nak menasihati pemimpin, dan seperti mana yang Al-Fadhil sebut, Ustaz menyebut kategori pemimpin ini banyak, baik daripada komuniti, keluarga, agensi, negara, bahkan yang selalu difokuskan itu adalah kepada kepimpinan negara itu, sehingga terdapatnya agenda-agenda untuk nak menjatuhkan kerajaan. Kononnya kerajaan ini tidak mendengar nasihat, tidak berperanan dengan baik. Ini saya rasa satu sikap yang perlu kita tangani dengan baik, supaya kita tidak bermudah-mudahan untuk melakukan langkah-langkah yang mana akhirnya menjerat kepada kita dan merugikan negara ini dan membawa kepada ke belakang, dan bukanlah untuk fokus ke hadapan. Kita boleh ambil langkah, kita panggil langkah kanan, iaitu langkah nasihat, dengan cara yang terbaik. InsyaAllah. Okey Ustaz, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita dah di akhir rancangan, dan harapnya sidang penonton sekalian mengambil manfaat apa yang telah diceritakan oleh Al-Fadhil Ustaz dan dihuraikan dengan lebih lanjut. Dan yang pastinya adalah setiap perkara yang kita lakukan ini perlulah diselangi dengan nasihat, kerana kita manusia mempunyai kelemahan dan kekurangan. Mungkin ada kelebihan pada pandangan di mata orang lain, namun kita sendiri menyedari bahawa diri kita ini adalah serba kekurangan dan perlu untuk kita saling menasihati. Baik, insya-Allah kita bertemu lagi selepas ini pada episod yang akan datang, yang akan menghuraikan hadis yang ke-8, iaitu berkaitan dengan jihad. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.